Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama lagi pada pagi ini dalam kuliah tajwid dan juga tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kita mulakan pertemuan dengan Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan berada pada muka surat yang terakhir surah Al-Anfal. Insya-Allah tuan-tuan ya. Daripada juzuk 1 dan sekarang sudah pun berada di juzuk yang ke-10. 1/3 daripada Al-Quran telah pun kita baca tafsirannya. Alhamdulillah, banyak sangat ilmu dan juga pengajaran intipati yang kita dapat daripada juzuk 1 sampai ke juzuk 10. Meliputi akidahnya, meliputi fiqahnya, meliputi tasawufnya, bagai-bagai lagi. Bila kita belajar tafsir Al-Quran, dia merangkumi semua sekali. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ilmu fiqah, ilmu akidah, ilmu tasawuf, semuanya diambil daripada Al-Quran. Jadi mudah-mudahan dalam berbaki 1 bulan lagi, program Tafaqquh Fiddin ini untuk Masjid Afzan, kita dapat mengambil pengajaran sebanyak-banyaknya dan tuan-tuan dapat mengulang kaji. Daripada juzuk 1 sampai juzuk 10. Kemudian teruskan lagi. Walaupun pengajian ini telah berakhir, tapi tuan-tuan cuba baca. Menggunakan kaedah-kaedah yang telah kita kongsikan sebelum ini. Teruskan daripada juzuk yang ke-11 sampai ke juzuk yang ke-30 insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk bulan 11 nanti kita akan ambil peperiksaan ujian tahap 3 Tafaqquh Fiddin, ujian tahap 3 Tafaqquh Fiddin. Jadi tuan-tuan bolehlah ulang kaji yang kita belajar dalam tahap 3 ini. Kita fokuskan 2 surah, iaitu walaupun kita dah mengaji banyak, insya-Allah dalam ujian tahap 3 nanti kita akan fokus kepada surah Al-An'am dan juga surah Al-A'raf. Surah Al-An'am dan juga surah Al-A'raf. Itu sebagai peringatan untuk peserta-peserta Tafaqquh Fiddin daripada Masjid Afzan. Tolong ulang kaji tolong ulang kaji daripada surah Al-An'am sehinggalah surah Al-A'raf. Surah Al-An'am hingga surah Al-A'raf. Ulang kaji baik-baik dan insya-Allah ujian dan juga peperiksaan tahap 3 nanti kita akan berkisar dalam 2 surah tersebut insya-Allah. Jadi ulang kaji baik-baik, semoga tuan-tuan dapat menjalani peperiksaan dengan baik dan juga mendapat hasil yang cemerlang insya-Allah. Jadi sebagai kuliah pada hari ini, kita akan berada di muka surat yang terakhir surah Al-An'am, surah Al-Anfal, iaitu berkaitan dengan 3 hukum. Hukum ghanimah dan juga tawanan perang. Dan yang keduanya persaudaraan Muhajirin dan juga Ansar, dan yang ketiganya pertalian, tiadanya pertalian antara orang mukmin dan juga orang kafir supaya Allah nak putuskan. Kita kena putuskan hubungan dengan orang kafir ini supaya tidak lagi ada berlaku sebarang apa tu orang panggil sebagai pengkhianatan. Sebab apa? Sebab sikap orang kafir ini adalah mereka ini akan tolong-menolong, bantu-membantu antara golongan kafir. Dia tidak akan bantu orang mukmin dalam peperangan maupun dalam persaudaraan. Jadi sebab itulah Allah putuskan supaya selesai kemusyrikan ini, fokuskan kepada hubungan antara mukmin dan juga sesama Islam. Jadi kita lihat dia punya terjemahan dia selepas daripada ini. Kita pergi kepada bahagian yang pertama dahulu, iaitu analisa hukum tajwid bagi ayat 70 hingga 75 surah Al-Anfal. Jadi menariknya nanti kita akan lihat bagaimana cara nak menyambung
Daripada surah Al-Anfal hingga surah Al-Bara'ah ataupun surah At-Taubah. Jadi tuan-tuan bersedia dengan telefon masing-masing, tolong jawab tolong jawab pada bulatan yang pertama ni. Apakah nama hukum bagi huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan yang hakikatnya ialah dua patah perkataan. Panjang dia punya tu dia. Apakah hukum tajwid bagi huruf mad dalam dua patah perkataan? Dia nampak macam satu nama hukum tajwidnya. Silakan tuan-tuan silakan. Okey. Namanya ialah mad jaiz munfasil hukmi. Mad jaiz munfasil hukmi. Kemudian ada yang menjawab mad jaiz munfasil hukmi dibaca dengan 4 harakat. Mad jaiz munfasil hukmi. Betul, tepat sekali ya. Jadi jawapannya ialah mad jaiz munfasil hukmi ataupun mad munfasil hukmi pun boleh. Jadi tepat sekali dibaca dengan 4 harakat. Yang kedua tuan-tuan. Sila nyatakan apakah hukum bagi perkataan an-nabi? Bagi perkataan an-nabi. Tadi ya ayyuhan nabi namanya ialah mad munfasil hukmi dibaca dengan 4 harakat. Manakala bagi perkataan an-nabi. An-nabi, apakah nama hukum bagi an-nabi? Tuan-tuan apakah hukum bagi perkataan an-nabi? Kalau kita tengok dekat situ, alif lam bertemu dengan nun. Alif lam bertemu dengan nun. Alif lam bertemu dengan huruf nun. Apakah nama hukum bagi alif lam tersebut? Alif lam ni dia ada dua. Alif lam qamari dengan alif lam syamsi. Ataupun dipanggil idgham syamsi, idgham qamari. Ya. Jadi apakah nama penuh dia? Apakah nama penuhnya? Jadi ada yang menjawab alif lam syamsiyah. Ada yang baca idgham syamsiyah. Ada yang kata alif lam syamsiyah. Ada yang jawab alif lam syamsi bi gunnah. Tuan-tuan Jadi mana satu jawapan yang betul? Jawapan dia ialah idgham syamsi bi gunnah. Idgham syamsi bi gunnah. Idgham syamsi bi gunnah. Ataupun alif lam syamsiyah bi gunnah. Begitulah apapun pun namanya. Tuan-tuan fahamlah alif lam syamsiyah bi gunnah, idgham syamsi bi gunnah boleh guna. Sama ada dua nama tersebut ya. Ini kepada yang dapat menjawab dengan baik. Kemudian yang ketiga, qul liman. Lam mati bertemu dengan lam yang bersabdu dan berbaris di bawah. Lam yang mati bertemu dengan lam yang bersabdu dan berbaris di bawah. Apakah nama hukum bagi dua lam tersebut? Lam yang mati bertemu dengan lam yang berbaris di bawah. Lam mati bertemu dengan lam yang bersabdu dan berbaris di bawah. Apakah nama hukumnya? Tuan-tuan dia ada tiga. Saya bagi clue dia. Dipanggil idgham mislain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain dan juga idgham mislain ataupun idgham mutamasilain. Jadi ada yang menjawab idgham mutamasilain, idgham mutamasilain saghir. Okey, bagus. Betul ya. Semua jawapan tersebut adalah betul. Idgham mutamasilain saghir. Ada yang jawab saghir. Sebab apa? Jawapan saghir ni betul ke salah? Jawapan dia betul. Saghir pun betul. Kenapa betul? Jawapan dia betul disebabkan oleh saghir ni. Apa beza saghir dengan kabir? Kalau saghir qul liman. Ya. Satu yang mati bertemu dengan satu lagi yang hidup. Tetapi kalau kabir, dua-dua hurufnya hidup. Macam mana nak idgham? Itulah kalau kita belajar qiraat kita akan jumpa perkara tersebut ya.
Okey, kemudian kita terus kepada yang ketiga. Ya. Fi aidikum minal asra. Mim mati bertemu dengan mim. Ya. Mim mati bertemu dengan mim. Mim mati bertemu dengan mim. Ya. Apakah nama hukum bagi mim mati bertemu dengan huruf mim? Ya. Okey, tuan-tuan, sementara tuan-tuan jawab tu, saya minta 2 minit. 2 minit. Okey, wallahu a'lam. Sekejap. Okey, tuan-tuan, kita tengok idgham mislain. Ada yang jawab idgham mislain ni, sorry, betul. Jadi kedua-duanya adalah benda yang sama, iaitu lam mati bertemu lam, kita boleh panggil dia idgham mutamatsilain boleh, kita nak panggil idgham mislain pun boleh. Mim mati bertemu mim, kita nak panggil mutamatsilain pun boleh, kita nak panggil mislain pun boleh juga, tak ada masalah. Yang salahnya kalau dia kata itu adalah idgham mutaqariban. Yang tu salahlah. Tuan-tuan. Kemudian kita terus pergi kepada in ya'lamillah, nun mati bertemu dengan huruf ya. Apakah nama hukum bagi nun mati bertemu dengan ya? Nun mati ni dia ada 5 hukum. Yang pertama izhar, yang kedua idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, iklab dan juga ikhfa. Jadi nun mati bertemu ya ni apakah nama hukumnya? Apakah nama hukumnya? Tuan-tuan jawablah. Sebab ini adalah sebagai satu ulang kaji. Lama kita tak asah ni, lama-lama lupa. Sekali jumpa, baru ingat balik semula. Jadi, Alhamdulillah, jawapan yang telah disebutkan di sini, idgham ma'al gunnah, idgham ma'al gunnah, idgham bi gunnah. Jawapan idgham bi gunnah pun betul, jawapan idgham ma'al gunnah pun betul. Idgham bila gunnah betul, idgham ma'al gunnah pun betul. Ni Hajah Wan Dayang ni saja-saja jawab salah ni gambarnya. Sebab dia kata iza halqi. Nun mati bertemu ya, iaitu idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Okey tuan-tuan. Kemudian kita terus lagi pergi kepada berikutnya. Ghafurur Rahim. Tanwin bertemu dengan huruf ra. Tanwin bertemu dengan huruf ra. Tanwin bertemu dengan huruf ra. Tanwin bertemu dengan huruf ra ni masih lagi dalam hukum yang sama, iaitu hukum nun mati dan tanwin. Maka kita dapati di situ dia ada 5 hukum. Izhar, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah dan juga iklab dan ikhfa. Itukah nama hukum bagi Ghafurur Rahim. Jadi ada yang menjawab idgham bila gunnah, tepat sekali. Tanya Hajah Sanariah. Kemudian Hajah Wan Dayang kata bila gunnah. Hajah Latifah kata idgham bila gunnah. Okay, tepat sekali semua. Alhamdulillah. Okay, terus kita pergi kepada yang berikutnya, iaitu alimun hakim. Tanwin bertemu dengan huruf ha. Tanwin bertemu dengan huruf ha. Apakah nama hukum bagi tanwin bertemu dengan huruf ha? Adakah izhar, adakah idgham ma'al gunnah, adakah idgham bila gunnah, ataupun iklab ataupun ikhfa? Jadi Hajah Zabidah kata izhar halqi, Hajah Sanariah kata izhar halqi, Puan Latifah kata izhar halqi, Hajah Rokiah pun kata izhar halqi, betul, tepat sekali. Kita pergi kepada yang berikutnya, iaitu min qablu. Nun mati bertemu dengan huruf qaf. Nun mati bertemu dengan huruf qaf. Apakah nama hukum bagi nun mati bertemu dengan huruf qaf? Jadi cek huruf izhar. Aghin kha'ahu. Tak ada huruf qaf. Cari dalam huruf yang kedua. Idgham ma'al gunnah.
menuai, mim nun waw ya, huruf qaf ya. Tengok pada huruf idgham bila guna, lari, lam dan ra, tak ada huruf qaf. Iklab ba, maka kita dapati bahawa qaf adalah huruf ikhfa hakiki dan semua peserta-peserta kita ni dapat menjawab dengan baik sekali. Tahniah kepada semua. Jawapan dia ialah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Jawan Daya ni jawab salah lagi. Idgham al-gunah lagi. Mungkin pagi ni tak makan nasi lemak lagi lemaknya. Okay, terus lagi kita pergi kepada yang berikutnya. Illa ala qaumin bainakum, tanwin bertemu dengan huruf ba. Tanwin bertemu dengan huruf ba. Tanwin bertemu dengan huruf ba. Apakah nama hukum bagi tanwin bertemu dengan huruf ba? Ada mim kecil dekat bawah tu. Ada mim kecil pada bawah huruf mim. Jadi kita dapat jawapan dia ialah iklab. Ada yang tulis iklab hakiki ya. Nanti jangan tertukar nama. Okey, iklab jawapan dia. Kemudian seterusnya lagi mim mati bertemu dengan huruf waw. Mim mati. Sekarang habis dah hukum nun mati. Sekarang kita pergi kepada hukum mim mati. Mim mati ni dia ada 3, iaitu yang pertama mim mati bertemu mim idgham mislain. Mim mati bertemu ba ikhfa syafawi. Mim mati bertemu dengan selain daripada mim dan ba, namanya izhar syafawi. Jadi mim mati bertemu waw. Disebabkan mim mati bertemu dengan selain daripada mim dan ba, maka namanya ialah izhar syafawi. Tanya tuan-tuan izhar syafawi jawapan dia. Samalah macam ni, mim mati bertemu fa, maksudnya mim mati bertemu dengan selain daripada mim dan ba, namanya izhar syafawi. Begitu juga dengan mim mati bertemu hamzah. Disebabkan mim mati bertemu dengan selain daripada mim dan ba, namanya izhar syafawi. Begitu juga dengan mim mati bertemu mim. Mim mati bertemu mim namanya idgham mislain ya. Mim mati bertemu dengan mim. Kemudian kita tengok pada muka yang terakhir, iaitu aulia. Cuba tuan-tuan bagikan nama hukum tajwid ni. Aulia. Aulia. Bila kita wakafkan, kita boleh baca dengan 4 ataupun 6. Bila kita wasalkan, hanya boleh dibaca dengan 6 harakat sahaja. Apakah nama hukum bagi perkataan aulia? Panjang tu. Apakah nama hukumnya tuan-tuan ya? Dia ada banyak tempat dalam muka surat yang kita baca ni ya. Iaitu aulia ni, ulaika pun sama juga nama hukum dia. Jadi ada yang menjawab dengan mad wajib muttasil kan ya, Hajah Undayang aulia mad wajib muttasil. Manakala wa nasaru ulaika, wa nasaru ulaika, wa nasaru ulaika. Huruf mad bertemu dengan hamzah, huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 patah perkataan. Wa nasaru perkataan yang pertama, aulia perkataan yang kedua. Apakah nama hukum bagi huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 patah perkataan? Dalam 2 patah perkataan. Walladzina awaw wa nasaru ulaika hum. Begitu ya. Dalam 2 patah perkataan. Jadi ada yang menjawab mad jaiz munfasil. Tahniah Hajar Tabeda, Puan Nur Latifah, Puan Hajar Sanaria, Hajar Masna, semua jawab dengan betul lah ya. Okey, tahniah semua. Kita pergi kepada yang berikutnya, aman. Aman. Yang saya nak tahunya ialah tu. Apakah nama hukum bagi aman? Aman. Apakah nama hukum bagi aman? Perkataan tu. Adakah mad asli? Adakah mad iwad? Adakah mad badal? Adakah mad apa lagi nama mad? Banyak ya, ada 12 nama mad. Masya Allah, laju jawabnya. Jawapan dia ialah mad badal. Tahniah. Kemudian wa ulul arham. Ni wa ulul arham. Sama macam mad badal tadi. Apakah nama hukum bagi wa ulul arham?
wa ulul arham. Dia lebih kurang macam mat badal, tapi nampaknya waw tu dia ditandakan dengan bulat penuh. Ditandakan dengan bulat penuh. Jadi apakah nama waw yang ditandakan dengan bulat penuh? Apakah tanda? Apakah tanda dia? Apakah tanda bagi waw yang ditandakan dengan bulat penuh? Ya, apakah dia punya tanda dia, tuan-tuan? Siapa yang ingat? Saya ada sebut pada beberapa minggu yang lepas. Ada alif yang ditandakan dengan bulat penuh, ada waw yang ditandakan dengan bulat penuh, dan ada ya yang ditandakan dengan bulat penuh. Maknanya ada 3 huruf ni ditandakan dengan bulat penuh pada beberapa tempat dalam perkataan dalam Al-Quran. Jadi apakah nama huruf-huruf mat yang diletakkan dengan tanda bulat penuh tersebut? Ya. Jadi Hajah Zabidah kata huruf ziyadah. Betul, huruf ziyadah. Tepat sekali ya. Huruf ziyadah. Kalau tuan-tuan nak makan nasi, kalau tuan-tuan nak makan nasi, makanan tu sedap, nasi biryani, masak kambing ke nasi Arab, sedap kan? Jadi kalau tuan-tuan malu nak tambah nasi, jadi tuan-tuan pun cakaplah, saya nak nasi ziyadah. Saya nak nasi ziyadah. Jadi orang tak adalah nampak macam kita ni nak makan banyak. Dia akan fikir dulu, ziyadah tu apa bendanya. Lepas dia tahu perkataan ziyadah tu, dia akan bagilah nasi tambah. Tahniah, yang jawab dengan betul. Huruf ziyadah. Kemudian seterusnya iaitu walladzina awaw wa nasaru. Ni siapa yang boleh jawab ni? Walladzina awaw wa nasaru. Apakah nama hukum tajwid yang terdapat pada perkataan ini? Walladzina awaw wa nasaru. Waw wa nasaru. Walladzina awaw wa nasaru. Dia ada huruf waw dekat situ. Waw tu tidak bertanda mati. Kemudian ada alif ziyadah selepas waw tu. Kemudian ada waw yang bersabdu dan berbaris di atas. Waw yang bersabdu dan berbaris di atas. Hajah Zabidah kata idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain. Ada yang kata idgham mislain. Ada yang kata idgham mutamasilain. Jadi betul ke jawapan dia mutamasilain? Jawapan dia tepat sekali. Idgham mutamasilain. Waw mati bertemu dengan waw. Mim mati bertemu mim, waw mati bertemu waw, lam mati bertemu lam, seperti mana yang ada dalam ayat sebelum ini. Kemudian ini soalan yang saya rasa menariklah ni. Jarang-jarang kita jumpa. Kenapa perkataan alimun? Kenapa perkataan alimun ada tanda iklab kat situ? Kenapa perkataan alimun ada tanda iklab kat situ? Dia ada tanwin tetapi baris yang kedua ditukarkan kepada mim kecil. Maksudnya iklab lah tu. Kan? Itu iklab lah tu. Contohnya macam ayat walladzina amanu min ba'du. Min ba'du tu atas nun diletak mim kecil. Itu iklab lah tu. Kenapa perkataan alimun dibaca dengan diletakkan hukum iklab kat situ? Jadi Hajah Zabidah kata selepas tanwin bertemu dengan huruf ba. Padahal ni ayat 75 ni dah habis dah. Dah habis dah baca apa? Dah habis dah baca surah Al-Anfal. Kira sadaqallahul azim lah. Tapi dia ada letak tanda iklab di hujung itu disebabkan oleh inilah dia tuan-tuan. Disebabkan oleh bacaan akhir surah Al-Anfal kemudian bertemu dengan awal surah At-Taubah. Awal surah At-Taubah iaitu ba-nya perkataan bara'ah. Bukannya ba itu adalah bismillah. Kenapa awal surah At-Taubah
tidak dibaca dengan bismillah. Cuba tuan-tuan buka Al-Quran, tengok awal surah At-Taubah, tak ada bismillah. Tak ada bismillah. Kenapa tuan-tuan? Jadi sebab iklab bertemu dengan huruf ba, bacaan akhir surah Anfal bersambung dengan surah At-Taubah. Betul ya? Bacaan akhir sambung dengan surah At-Taubah. Jadi boleh tak tuan-tuan jelaskan bagaimanakah bentuk-bentuk bacaan akhir surah Al-Anfal bersambung dengan awal surah At-Taubah? Ada berapa cara? Ada berapa cara untuk kita nak sambung daripada akhir surah Al-Anfal kepada awal surah At-Taubah? Macam mana? Jadi ada yang kata awal surah At-Taubah ni tidak ada bismillah disebabkan oleh dia adalah surah yang berkaitan dengan peperangan. Bismillah, sedangkan bismillah itu adalah kata-kata yang menunjukkan kepada Allah itu Maha Penyayang. Jadi bertentanganlah kasih sayang itu dengan ayat peperangan. Jadi itulah sebab kenapa surah At-Taubah tidak dimulakan dengan bismillah. Maka kalau kita tengok dalam Al-Quran, kita tengok tak ada bismillah pada awal surah At-Taubah. Tapi tanwin tadi itu bertemu dengan ba juga, walaupun tak ada bismillah tapi dia bertemu dengan ba juga, tetapi ba ni itu ialah ba pada perkataan bara'ah. Sebab itulah dibaca dengan iklab. Cuba tuan-tuan sebutkan ada berapa cara untuk kita nak sambungkan. Jadi ada Hajar Zabidah kata ada 3 cara. Ahmad Najami kata ada 2 cara. Cuba sebutkan caranya. Sebutkan caranya. Cara ni dia ada yang pertama dibaca dengan wasal. Nombor 2 dibaca dengan apa? Yang ketiga dibaca dengan apa? Cuba tuliskan pada ruangan komen. Siapa tahu? Kita nak sambungkan bara'ah, kita nak sambungkan akhir Anfal dengan awal surah At-Taubah. Jadi saya tunggu ni, saya tunggu jawapan daripada tuan-tuan ni. Kalau tahu 2 cara, tulis je lah 2 cara. Kalau tahu 1 cara, tulislah 1 cara. Kalau tahu ketiga-tiga cara, tuliskan ketiga-tiga cara tersebut. Supaya kita dapat kongsikan 3 cara menyambung akhir Anfal dengan awal surah At-Taubah. Bagaimanakah cara bacaannya tuan-tuan? Jadi dia sebenarnya ada dalam kitab. Dia ada dalam kitab. Disebutkan dalam kitab tajwid pun ada, dan juga ada disebutkan dalam kitab ada dibacakan dengan disebutkan dalam kitab qiraat. Jadi Hajah Sanariah dia kata 2 cara, dibaca wasal dengan iklab dan dimulai dengan bara'ah. Okey, ini pandangan yang pertama. Pandangan yang pertama. Ada lagi tak yang nak tolong jawabkan? 3 cara. 3 cara. 3 cara. Cara yang pertama, cara yang kedua, cara yang ketiga. Untuk kita sambung daripada akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah. Tuan Okey, untuk jimatkan masa lah. Saya tengok jawapan daripada Ahmad Najami. Dia kata waqaf akhir Anfal mulakan dengan taubah tanpa basmalah. Okey, waqaf. Kemudian yang kedua, baca wasal akhir surah Al-Anfal dengan ayat pertama surah At-Taubah. Okey, betul, tepat sekali 2 cara tersebut. Cara yang ketiga, siapa tahu? Ahmad Najami punya jawapan, betul Kemudian Hajah Salma kata saktah satu lagi, betul ke? Jawapan dia tepat. Okey, tahniah kepada ulama-ulama daripada Masjid Abzal ni. Jawapan yang diberikan sangat tepat sekali. Okey, kita pergi yang pertama Kita pergi yang pertama, wasal. Bila wasal ni sebab itulah ada iklab tadi Bila wasal ada iklab. Saya bacakan. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallah. Tu sebab tu ada iklab tu.
Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallah. Itu cara bacaan yang pertama. Betul tepat sekali ya. Cara bacaan yang kedua iaitu kita baca waqaf. Seperti mana yang disebutkan oleh Ahmad Najmi tadi. Innallaha bikulli syai'in alim. Tarik nafas, hembuskan nafas, minum air, kemudian telankan air, kemudian bara'atum minallahi wa rasulih. Itu cara bacaan yang kedua. Kita wakafkan. Innallaha bikulli syai'in alim. Berhenti, tarik nafas, hembuskan nafas. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtum minal musyrikin. Cara bacaan yang ketiga iaitu dengan saktah, Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Itu cara bacaan yang ketiga. Boleh pilih mana-mana satu. Kalau tanya saya, kan? Tuan-tuan rasa mana satu yang afdal? Baca wasal ke, baca waqaf ke, baca saktah? Baca wasal ke, baca waqaf ke, baca saktah? Mana yang afdal? Mana yang lebih baik? Tuan-tuan ni. Saya nak tengok ni jawapan tuan-tuan ni. Mana yang lebih afdal? Baca saktah ke, baca waqaf ke, baca wasal? Saya nak tengok ni ulama-ulama daripada Masjid Abzan ni. Manakah jawapan? Manakah pilihan cara bacaan yang disukai oleh qari-qari daripada Masjid Abzan? Silakan jawab. Nak baca yang mana satu? Wasal ke, waqaf ke, saktah? Ya. Raja Sanaria kata dia lebih memilih untuk baca wasal. Wasal dia kata lagi bagus. Kita tengok lagi. Puan Hajah Nur Latifah kata baca waqaf. Baca waqaf. Kemudian ada tak lagi yang baca nak pilih jawapan wasal? Waqaf terbaik betul ke? Jawapan bagi saya ialah kita wakafkan terbaiklah. Wakafkan yang terbaik. Ya. Kemudian Wakaf kata kalau wakaf perlu ke mula dengan isti'azah? Jadi jawapan dia tak perlu isti'azah. Bila wakaf, Innallaha bikulli syai'in alim. Wakafkan, tarik nafas, hembus nafas. Bara'atum minallahi wa rasulih. Tak ada masalah. Jangan baca isti'azah. Jangan baca banyak isti'azah. Okey. Jadi mana satu yang baik? Haji Salman kata semua bagus. Tapi ambil berkat saktah yang tak banyak kita saktah. Jadi jawapan saya ialah tepuk dada, tanya nafas masing-masing lah. Saya bimbang yang ada COVID, pernah kena COVID, dia punya paru-paru dia dah tak apa nak sihat. Nafas pun tak apa nak panjang. Dia pergi pula, dia kata bila kita khabar, wasal tu terbaik, dia pun cuba dia nak wasal. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulihi. Jumpa pula mat silah tawilah, dia sambung pula lagi sampai habis nafas dia, tiba-tiba meninggal dunia, tuan-tuan. Jadi tepuk dada, tanya kemampuan nafas masing-masing. Kalau nafas masing-masing tu tak berapa nak panjang, wakaflah kat situ. Innallaha bikulli syai'in alim. Berhenti. Kemudian bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtum minal musyrikin. Kan lebih teratur sekali kan? Tapi kalau wasal, dia memerlukan nafas yang panjang. Begitu juga dengan saktah. Wasal dengan saktah, dua-dua ni nafas kena panjang. Kalau nafas tak berapa nak panjang, wakaf lah tuan-tuan ya. Supaya kita bimbang nanti, dia wakaf tah mana-mana. Tiba-tiba je, Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum min. Habis dah nafas. Min dia pergi wakafnya. Jadi bila wakaf dekat min,
tak berapa cantik. Wakafnya wakaf yang kita panggil wakaf yang terdesak. Jadi sebab itulah kita nak wakaf dan ibtidak kena melihat kepada apa tuan-tuan? Lihat kepada nafas masing-masing. Tengok. Jadi cara bacaan ni kalau nafas panjang, eloklah baca wasal ataupun baca dengan sakah. Tapi kalau nafasnya pendek, baca dengan waqaf. Boleh tuan-tuan ya? Jadi kita terus pergi kepada cara bacaan dia. Cara bacaan ayat yang kita nak baca ni. Ya. Cara bacaan iaitu dalam surah Al-Anfal ya, dalam surah Al-Anfal. Tuan ya, sekejap. Okey, Ajar Zabidah dia tanya, kalau ngaji seorang-seorang, buat ketiganya boleh ke Ustaz? Buat ketiga-tiga sekali, ambil barakah sifat bacaan Nabi, boleh tak? Jawapan dia boleh, tak ada masalah ya. Tak ada masalah. Sekejap tuan-tuan ya, kita ada masalah berkaitan dengan okey. Kita pergi kepada cara bacaan talaqi dan juga tahsin. Talaqi dan juga tahsin ya. Okey, saya bulatkan tempat-tempat yang dibaca dengan panjang dan juga tempat-tempat yang dibaca dengan dengung ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله
وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Tuan-tuan, kita tengok tafsiran dia berkaitan dengan hukum ghanimah dan juga tawanan perang. Yang kedua, persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar, dan yang ketiga, pertalian antara orang mukmin dan orang kafir diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok kepada yang pertama, ya ayuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra in ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Yang bermaksud, wahai nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, nescaya Allah akan memberikan kepadamu yang lebih baik daripada apa yang telah diambil daripadamu, dan Allah akan mengampunkan kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akan tetapi jika mereka, iaitu tawanan-tawanan itu, bermaksud hendak berkhianat kepada kamu, maka sungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah sebelum ini. Lalu Allah menjadikan kamu berkuasa terhadap mereka, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Tuan-tuan, ini berkaitan dengan ghanimah, berkaitan dengan tebusan, Dulu kita dah baca dalam pertemuan pada minggu yang lepas berkaitan dengan kaum musyrikin Mekah dalam peperangan Badar. Mereka ini berlawan dengan Nabi SAW 1000 lawan 313. 1000 lawan 313, menang hak 313. Kalah hak 1000 ni tadi. Hak 1000 ni tadi pula 70 orangnya mati syahid pula dah 70 orangnya mati katak lah, mati dalam peperangan. 70 orang kafir ni mati. Manakala 70 lagi ditawan. 70 lagi ditawan, kemudian Nabi tanya kepada para sahabat, kita nak bunuh ke ataupun kita nak ambil tebusan? Nak bunuh ke nak ambil tebusan? Maka Nabi tanya. Sayyidina Abu Bakar kata, kita ambil tebusan. Lepas dia bayar, kita bebaskan dia. Manakala pendapat kedua, iaitu Sayyidina Umar kata, kita bunuh mereka ini. Sebab mereka ini kalau kita lepaskan, nanti dia akan lawan kita balik. Kita dah lah tak berapa nak ramai, 313. Mereka ni 1000 orang. Jadi kalau kita lepaskan, dia akan bergabung balik semula, dia akan membuat pakatan yang baru, dia akan lawan dengan kita. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, Sayyidina Umar kata, kita pancung semua tawanan-tawanan 70 orang ini tadi. Tetapi dalam dua pandangan tersebut, Nabi pilih pandangan Sayyidina Abu Bakar. Iaitu Nabi kata kita macam inilah, kita ambil tebusan, lepas dia bayar tebusan tadi tu, mereka kita akan lepaskan. Jadi Sayyidina Abu Bakar punya pendapat diterima. Tetapi bila turun sahaja, bila Nabi SAW melaksanakan pandangan Abu Bakar ni tadi, turun ayat sebelum ni, Allah tegur, Allah katakan baik kalau kamu ni dahlah tak kuat lagi. Eloknya kamu pancung saja tawanan-tawanan perang ini. Sebab nanti tawanan-tawanan perang ini akan memerangi kamu lagi. Tetapi Nabi SAW pada masa itu telah pun memilih pandangan Sayyidina Abu Bakar, iaitu membayar tebusan dan membebaskan mereka. Salah tak apa yang Nabi SAW buatkan ni? Jawapan dia ialah dua-dua betul. Pancung pun betul, ambil tebusan pun betul. Dua-duanya diharuskan. Dua-duanya telah mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya pada ketika itu pilihan Nabi itu tidak salah, tetapi kurang tepat pada masanya. Kerana apa? Kerana kedudukan orang Islam pada masa itu lemah. Selepas ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi SAW
dia pun berbicara tentang dengan para sahabat radhiyallahu anhu berkaitan dengan teguran Allah tersebut yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sambungan daripada cerita tentang tebusan itu tadi, maka berkaitan dengan tebusan ini tadi, Allah suruh bagi tahu kepada tebusan-tebusan. Apa yang Allah suruh bagi tahu kepada tebusan ni? Dia kata, hai Nabi, maksudnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Dia kata, wahai Muhammad, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu itu. Nak kata apa? Nak kata ialah, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, nescaya Allah akan memberikan kepada kamu lebih baik daripada apa yang telah diambil daripada kamu. Maksudnya Allah tu mengetahui apa yang ada dalam hati orang kafir ni yang menjadi tawanan. Jadi Allah suruh kata kepada tawanan-tawanan yang bayar tebusan ni, dia kata apa yang kamu bagi itu taklah berapa berharga berbanding dengan apa yang Allah akan bagi kalau kamu beriman. Kan? Cuba kita bayangkan orang yang kena pancung, kalau dia kena pancung dalam keadaan dia kafir, maka bila dia kena pancung dia akan mati teruslah. Tak sempat dia nak ada peluang untuk bertaubat ataupun nak kembali beriman selepas dia melihat kebenaran. Itu kalau pilihan pancung. Tetapi kalau pilihannya ialah membayar tebusan, dia kena bayar berapa? Pada minggu lepas kita dah sebut dah, kena bayar 40 uqiyah. 40 uqiyah tu berapa? 40 uqiyah tu kalau kita kira-kira lebih kurang dalam RM300,000 lah kalau kita nak bandingkan dengan harga pada hari ini. RM300,000. Jadi Allah kata RM300,000 yang kamu bayar itu tidaklah apa-apa pun berbanding dengan iman dan juga takwa. Peluang untuk dia beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah maksud ayat ini, tuan-tuan ya. Ibnu Jurayj menceritakan daripada Atha Al-Khurasani daripada Ibnu Abbas, ya ayuhan nabi qul liman fi aydikum minal asra, wahai nabi katakanlah kepada tawanan yang ada di tanganmu, iaitu Abbas, paman Nabi, pak saudara Nabi, dan juga para sahabat yang mengatakan kepada bahawa para tawanan itu berkata kepada Nabi, kami beriman kepada apa yang kau bawa dan bersaksi bahawa engkau adalah Rasulullah dan kami akan berikan nasihat kepada kaum kami. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman, ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khairam mimma ukhidha minkum. Jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, nescaya Allah akan memberikan kepada kamu yang lebih baik daripada apa yang telah diambil daripada kamu, iaitu keimanan dan juga kepercayaan yang datang setelah itu kepada kalian adalah lebih baik daripada apa yang telah diambil daripada kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampunkan kalian, yakni dosa akibat kemusyrikan yang telah kami lakukan, yang telah kalian lakukan. Maksudnya ialah dalam kisah ni tuan-tuan ya, ada seorang pak saudara Nabi namanya Abbas ya. Nabi ada ramai pak saudara, Abu Talib, Abbas, Hamzah dan sebagainya lah. Jadi pak saudara Nabi yang ramai ni 2 orang saja yang masuk Islam. Siapa dia? Iaitu Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Abbas. Abbas radhiyallahu anhu dan juga Hamzah radhiyallahu anhu. Dua-duanya dapat radhiyallahu anhu. Sebab apa tuan-tuan? Mana-mana para sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi semuanya dapat gelaran radhiyallahu anhu. Macam mana boleh dapat gelaran radhiyallahu anhu? Disebutkan dalam Al-Quran tentang kedudukan mereka radhiyallahu an. Allah sebut dalam Al-Quran tentang status mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah sahabat-sahabat ni bila kita sebut nama mereka, kita akan sebut radhiyallahu an. Kalau 2 orang radhiyallahu anhuma, kalau seorang radhiyallahu anhu, itu gelaran. Sebab apa? Bukan kita yang bagi, tetapi Allah yang bagi gelaran itu di dalam Al-Quran. Jadi Abbas ni dia belum Islam lagi, tetapi dia kena tawan daripada 70 orang yang kena tawan dalam peperangan Badar tu. Abbas radhiyallahu anhu adalah merupakan salah seorang daripada tawanan perang. Allahu Akbar. Jumpa dengan pak saudara. Hai pak cik, kamu kena tanggal juga pak cik. Gitulah lebih kurangnya kita kalau zaman kita lah. Bapa pak cik lawan dengan saya ni dah kena tangkap. Gimana nak buat sekarang? Jadi Nabi pun bagi tahu, pak cik awak kena bayar.
Disebabkan awak ni pakcik saya, awak kena bayar lebih sikit. Jadi tuan-tuan ya, mengikut ceritanya, Abbas radhiyallahu anhu disebabkan dia pakcik Nabi ni, dia kena bayar 2 kali ganda daripada tawanan perang yang lain. Kalau tawanan perang yang lain kena bayar 40 uqyah, Abbas radhiyallahu anhu kena bayar 2 kali ganda. Tambah pula dengan ada pula seorang lagi, dia punya sepupu dia, iaitu anak Abbas radhiyallahu anhu pun kena tangkap juga. Jadi Abbas kena tangkap, anak dia kena tangkap. Jadi nak bebaskan Abbas dan juga anak dia, kena bayar 2 kali ganda. Abbas kena bayar 2 kali ganda, anak dia pun kena bayar 2 kali ganda. Masya Allah. Jadi kena bayar berapa tuan-tuan? Kalau 40 uqyah tu 300,000, 2 kali ganda 600,000. Jadi kalau 2 anak beranak, 600,000 kali dengan 2, 1.2 juta. Lebih kurang macam itulah. Jadi Abbas pun bayar. Abbas bayar. Jadi bila Abbas radhiyallahu anhu bayar, menunjukkan bahawa Abbas radhiyallahu anhu adalah merupakan seorang yang kaya pada masa itu. Sebab itulah dia dikenakan bayaran tebusan yang begitu tinggi. Jadi bagaimana yang tak ada duit? Yang tak ada duit dia kata, tolonglah saya ni 100,000 pun tak ada, 50,000 pun tak ada. Kan? Dia pun bagi tahu, saya ni adalah golongan yang sepatutnya menerima food bank. Contoh macam itulah tuan-tuan. Jadi kerana food bank pun bantuan food bank saya dapat. Jadi macam manalah saya ni nak bayar tebusan ni? Maka yang tak mampu nak bayar tebusan, mereka ini diberi pilihan dengan cara mengajarkan anak-anak orang Islam seramai 10 orang sampai pandai membaca dan menulis. Begitulah pemaafnya Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi dalam ayat ini nama ceritanya ialah nak bagi tahu bayaran 1.2 juta tu tak ada apa-apa langsung nilainya berbanding dengan iman dan juga takwa. Abbas radhiyallahu anhu, selepas dia membayar tebusan tadi, dia dibebaskan. Selepas daripada itu dia memeluk agama Islam. Selepas dia memeluk agama Islam, dia jumpa dengan Nabi, dia kata, kalaulah aku tahu Islam macam ni, dia kata, engkau minta lebih daripada itu pun lagi aku akan bayar. Maksudnya tadi dah bayar 1.2 juta. Dia kata, bayar 5 juta pun tak apa. Sebab begitu berharganya nikmat iman dan juga Islam. Tuan-tuan ya, Sayyidina Abbas ni, dia tahu nilai Islam tu. Cuba kita pada hari ni tuan-tuan ya, kita suruh bayar 1.2 juta untuk meluk agama Islam. Rasa-rasa tuan-tuan bayar tak? Sebab kita ni dapat Islam dalam keadaan free je. Sebab itulah kita tak berapa nak rasa nilai Islam yang kita dapat ni. Berbanding dengan para sahabat, mereka mendapat Islam dengan terpotong tangan, dengan buta mata, dengan mati syahid, dengan penderitaan, lapar dan juga dahaga untuk mereka mendapatkan Islam tadi. Tetapi kita dapat Islam dengan cara sambil-sambil makan ikan bakar, sambil-sambil makan ayam percik, dapat Islam. Itu yang tak berapa nak menghargai nilai Islam tersebut tuan-tuan ya. Jadi Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, turunnya ayat ini lebih aku sukai daripada aku memperolehi dunia, di mana Allah berfirman, yu'tikum khaira mimma ukhidha minkum. Aku memberikan kepada kamu, Allah memberikan kepada kamu yang lebih baik daripada apa yang telah diambil daripadamu. Ayat ini turun kepada Abbas radhiyallahu anhu. Sebab Abbas ni dia bayar banyak ni. Tetapi banyak-banyak tu pun Allah kata yu'tikum khaira, aku memberikan kepada kamu itu lebih baik. Apa yang lebih baik daripada 1.2 juta yang dibayar tu? Iaitu iman dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nilai iman dan juga Islam yang kita ada pada hari ini tuan-tuan ya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Siapa yang tak dapat iman dan juga Islam dan juga iman ni tuan-tuan ya, kerugian yang sangat-sangat nyata apabila mereka kembali kepada Allah. Bila mata tu dah terpejam, roh dah tercabut daripada badan, barulah dia tahu betapa bernilainya iman dan juga Islam yang Allah bagikan kepada kita ini tuan-tuan. Kemudian seterusnya lagi, Ali bin Abi Talha menceritakan daripada Ibn Abbas mengenai ayat ini. Abbas pernah ditawan pada saat terjadi perang.
Lalu dia menebus dirinya sendiri dengan 40 uqyah. Kemudian ketika dibacakan ayat ini, Abbas berkata, Allah telah memberikanku dua hal yang lebih aku sukai daripada dunia, iaitu aku ditawan pada perang Badar, lalu aku menebus diriku dengan 40 uqyah. Kemudian Allah memberiku 40 budak, dan sesungguhnya aku mengharapkan ampunan yang telah dijanjikan kepada kami. Itu dia uqyah. Satu uqyah 29.75 gram. 40 uqyah sama dengan 1190 gram. 1190 gram ni kalikan dengan RM280, nilai emas masa, maka dapat RM330,200. Gitulah dia punya nilai wang tebusan yang dibayar oleh Abbas untuk melepaskan dirinya daripada menjadi tawanan perang. Tuan-tuan, habis Ibnu Abu Bakar Al-Baihaqi menceritakan daripada Anas bin Malik, dia berkata, datangkan kepada Rasulullah harta benda daripada Bahrain. Lalu Rasulullah SAW bersabda, hamparkanlah harta ini di masjidku. Harta ini jumlahnya paling banyak yang pernah didatangkan kepada Nabi SAW. Kemudian beliau angkat menunaikan solat tanpa menoleh kepada harta tersebut. Setelah selesai solat, beliau datang dan duduk di samping harta tersebut. Beliau tidak melihat seorang melainkan beliau memberinya. Maknanya Nabi, dia dapat harta rampasan perang banyak-banyak jadi, dia bagi je. Bagi. Nabi tak tinggalkan sikit pun untuk simpanan Nabi. Semuanya diberikan kepada mereka yang memerlukan. Tiba-tiba tengah Nabi bagi tadi, Abbas pun datang. Kemudian Abbas berkata apa? Dia kata, Rasulullah pun berkata, sungguhnya aku dulu pernah menebuskan diriku dan juga aku menebuskan Uqail. Maka Rasulullah pun berkata, ambillah. Kemudian Abbas meletakkan harta itu ke dalam bajunya dan setelah itu pergi. Ia berusaha mengangkatnya tapi tak mampu. Lalu dia berkata, suruhlah sebahagian daripada mereka mengangkat harta ini untukku. Nabi pun menjawab, tidak. Abbas menuturkan, kalau begitu angkatkan harta ini untukku. Beliau pun menjawab, tidak. Maka Abbas menabur sebahagian daripadanya dan meletakkan di atas pundaknya dan kemudian pergi. Pandangan Rasulullah SAW masih mengikutnya hingga tidak lagi terlihat oleh beliau. Beliau pun sangat heran terhadap kesungguhannya dan beliau tidak beranjak sedang, tidak tersisa satu dirham pun. Jadi inilah dia perangai. Lepas je ni nak ceritanya ialah Abbas ni pernah membayar wang tebusan. Kisah ni nak menceritakan bahawa Abbas dan juga anak dia Uqail pernah membayar wang tebusan dalam peperangan Badar tersebut. Lepas tu Nabi bagi dia balik semula selepas mendapat harta daripada rampasan perang dan sebagainya. Salah seorang yang menerima juga adalah Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian orang kafir itu telah berkhianat. Jadi macam mana kalau dia berkhianat? Kalau dia berkhianat lepas dia bayar tebusan dan dia berkhianat, nak buat macam mana? Wa in yuridu khiyanataka faqad khadallaha min qabl. Akan tetapi jika mereka tawanan-tawanan itu bermaksud hendak berkhianat kepada kalian, nak buat macam mana? Maka sesungguhnya Allah kata, sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah sebelum ini. Maksudnya wa in yuridu khiyanataka, akan tetapi jika tawanan itu bermaksud hendak berkhianat kepada kalian, berupa ucapan-ucapan yang mereka lontarkan secara lantang kepada kalian, faqad khanallaha min qablu, maka sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah sebelumnya, iaitu sebelum perang Badar, melalui kekafiran terhadapnya. Fa'amkana minhum, lalu Allah menjadikan kalian berkuasa terhadap mereka, iaitu terhadap para tawanan pada saat terjadinya peperangan Badar. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, iaitu Maha mengetahui terhadap apa yang ia perbuat dan Maha bijaksana dalam perbuatannya. Nak bagi tahunya ialah, jadi kalau lepas bagi tebusan, nak buat macam mana kalau dia nak melawan? Dah memang dia pun sebelum ni pun dah memang melawan juga. Jadi Allah nak bagi tahu, Allah akan bantu orang beriman. Allah akan bantu Nabi SAW. Yang penting ikut je apa yang Allah perintahkan. Selebihnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga macam perjanjian sebelum ini. Jadi kalau kita melakukan perjanjian, tiba-tiba dia memungkiri perjanjian tersebut, kita nak buat macam mana? Kan dia datang untuk berdamai, kita pun berdamai dekat dia. Jadi kalau macam mana kalau dia sebenarnya tipu-tipu dia nak berdamai? Maka Allah kata, fatawakkal 'ala Allah. Bertawakallah kepada Allah. Tetapi perintah asalnya kalau dia nak berdamai, maka hendaklah kita terima perdamaian tersebut.
Tapi sekiranya mereka itu berdamai dengan tujuan untuk nak menipu kita, maka Allah kata fatawakkal 'ala Allah. Maka hendaklah kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga macam ni. Jadi macam mana kalau terbosan ni tiba-tiba nanti dia nak berkhianat? Maka Allah kata sebelum ni pun depa berkhianat juga. Tetapi apa yang terjadi ialah Allah bantu orang Islam. Lalu Allah fa'amkana minhum. Allah kuasakan kamu ke atas mereka itu. Itulah maksudnya tuan-tuan ya. Sebab turun ayat ini, Qur'an Ta'ala mengatakan ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah Al-Katib ketika ia kembali murtad dan bertemu dengan orang-orang musyrik. Ibnu Jurayj menceritakan daripada Atha Al-Khurasani, daripada Ibnu Abbas, ia mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan Abbas dan juga para sahabatnya ketika mereka mengatakan kami akan laporkan kepada kaum kami. Sedangkan As-Sudi mentafsirkan secara umum dan hal ini lebih syumul, lebih mencakup dan juga lebih jelas. Wallahu a'lam ya. Kemudian seterusnya ayat yang ke-72, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Ayat ini menceritakan tentang beberapa kategori orang yang berhijrah di jalan Allah. Ada beberapa kategori. Ini dia kategori dia. Sesungguhnya orang beriman dan juga berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwa pada jalan Allah, dan orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itu satu sama lain lindung melindungi. Dan terhadap orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajipan ke atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepada kamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Tuan-tuan ya, ini menceritakan tentang muhajirin. Ada muhajirin yang berhijrah, ada muhajirin yang tak berhijrah. Macam mana status muhajirin yang berhijrah? Macam mana status muhajirin yang masih lagi tidak berhijrah, duduk dekat Mekah, tak pindah-pindah. Jadi Allah menceritakan tentang status mereka dalam ayat tersebut. Jadi tafsiran dia, Allah menyebutkan beberapa golongan orang beriman dan membahagikan mereka menjadi kaum muhajirin yang pergi meninggalkan rumah dan kekayaan mereka. Mereka datang untuk menolong Allah dan Rasulnya, menegakkan agamanya serta menginfakkan harta kekayaan dan juga nyawanya untuk kepentingan semuanya itu. Kaum Ansar, mereka adalah kaum muslimin Madinah yang memberikan tempat tinggal kepada saudara-saudara mereka yang berhijrah di rumah-rumah mereka. Mereka juga memberikan harta benda kepada kaum muhajirin serta menolong Allah dan Rasulnya dengan berperang bersama kaum muhajirin. Mereka itu ba'duhum awliya'u ba'd, sama satu lain saling melindungi, iaitu masing-masing dari mereka berhak melindungi daripada yang lainnya. Tuan-tuan ya, muhajirin yang berhijrah ke Mekah, yang berhijrah ke Madinah, muhajirin yang berhijrah ke Madinah, mereka dipanggil muhajirin, yang duduk di Madinah dipanggil sebagai Ansar. Maka dalam ayat ini Allah mempersaudarakan antara muhajirin dengan Ansar. Allah mempersaudarakan antara muhajirin dengan Ansar. Sehingga kan tuan-tuan, saya pernah cerita dulu, disebabkan bersaudara dia tu lebih daripada adik-beradik. Kan biasanya kalau bersaudara ni kira macam sahabat gitulah, sebab dia bukannya adik-beradik, dia bukan saudara sedaging. Tetapi nak cerita rapatnya hubungan antara muhajirin dengan Ansar ni, mereka ini dah macam dikira adik-beradik, sehingga kan kalau kaum Ansar mati, dia boleh mewasiatkan ataupun faraidkan hartanya kepada muhajirin. Begitu juga kalau muhajirin tu mati, maka hartanya difaraidkan kepada Ansar yang dipersaudarakan tadi. Nak cerita rapatnya hubungan dia sama adik-beradik itu, sama saudara mara dia tadi. Itulah bagaimana Allah mempersaudarakan antara muhajirin dengan Ansar. Tuan-tuan ya. Jadi sama juga macam kita pada hari ini. Manusia pun ada dibahagikan kepada tiga. Sabiqun bil khairat, muqtasid dan juga zalimun li nafsih. Tuan-tuan cuba cek antara tiga ni, kita duduk mana satu? Sabiqun bil khairat ke? Sabiqun bil khairat ni ciri-cirinya ialah dia pantang ada peluang untuk buat baik. Dia akan buat
sebanyak-banyaknya. Macam saya pernah cerita dulu, golongan apa tu yang berada di golongan Sufah yang berada di Masjid Nabawi. Sabiqum bil khairat, berlumba-lumba nak buat kebaikan. Dia tengok tak dapat nak bersedekah, dia cari amalan yang boleh menyebabkan dia boleh sama dengan orang yang bersedekah. Kan, kemudian sahabat lain pun berlumba-lumba untuk buat amalan yang sama. Jadi nampak sikap berlumba antara satu sama lain dalam melakukan kebaikan itu dipanggil sebagai sabiqun bil khairat. Golongan yang kedua, muktasid. Muktasid itu maksudnya golongan pertengahan. Ada peluang, dia kata nanti luar, ada masa nanti dia buatlah. Kan, tak ada peluang nanti, nak macam mana dah tak ada peluang. Gitulah. Dia buat sekadar-kadarnya lah. Orang kata suam-suam kuku. Jadi nak kira berlumba pun tidak, nak kira tinggal pun tidak. Yang penting dia cover, dia buat. Gitulah kaum muktasid. Manakala golongan yang ketiga, zalimul li nafsihi, iaitu golongan yang tidak buat. Apa yang Allah suruh dia tinggalkan, apa yang Allah larang dia buat. Itu dipanggil sebagai zalimun li nafsihi. Jadi mudah-mudahan kita ni tergolong dalam golongan sabiqum bil khairat. Sabiqum bil khairat ni kita berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Paling kurang pun tuan-tuan ya, jadi muktasid ni pun bolehlah juga, tapi dekat akhirat esok golongan muktasid ni pun rasa menyesal. Kenapalah aku tak buat banyak amal ibadat ketika berada di dunia dulu. Jadi tuan-tuan doakanlah saya supaya istiqamah menjadi golongan yang sabiqum bil khairat. Dan saya juga mendoakan tuan-tuan semua untuk menjadi golongan sabiqum bil khairat sampailah nyawa dicabut daripada badan. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan Allah di akhirat nanti tergolong di kalangan orang-orang yang berbahagia mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesai kaum muhajirin tadi. Jadi golongan yang muhajirin ni tadi dia dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaum Ansar. Kemudian setiap dua orang merupakan saudara. Dengan demikian mereka saling mewarisi sebagai pewarisan yang harus didahulukan daripada kaum kerabat sampai Allah Taala menghapuskan hal itu dengan ayat mawaris yang diturunkan kemudian. Yang demikian itu telah ditetapkan dalam kitab Sahih Bukhari daripada Abu Abbas. Mana nak cerita sebelum ayat faraid turun, maknanya golongan muhajirin dengan ansar ini, mereka ini lebih berhak menerima harta warisan daripada kaum kerabat. Nak ceritanya betapa rapatnya hubungan antara muhajirin dengan ansar. Sebab itulah tuan-tuan ya, golongan muhajirin dengan ansar ni, Allahu Akbar. Kalau kita tengok cerita-cerita tentang persaudaraan muhajirin dengan ansar ni, mereka ni ada sifat isar. Isar ni maksudnya dia mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Maknanya kalau ada makanan depan ni, ada satu je makanan, nak bahagi kepada dua orang ni, dia kata awak makanlah dulu, saya lapar tak apa. Bagi tahu kepada kaum muhajirin, awak makanlah, saya kemudian pun tak apa. Kita carilah nanti kemudian selepas daripada ini. Itulah persaudaraan antara muhajirin dengan ansar. Jadi sehingga kan dalam persaudaraan ini mereka berhak untuk menerima harta faraid daripada persaudaraan yang telah diwujudkan tersebut. Allah Ta'ala dan juga Rasulnya telah muji kaum muhajirin dan ansar melalui beberapa ayat dalam Al-Quran, antaranya wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang yang berhijrah awal-awal, sebelum pembukaan kota Mekah. Dia ada yang awal-awal sebelum pembukaan kota Mekah, kemudian berhijrah sebelum berlakunya perjanjian Hudaybiyah, dan juga berhijrah sebelum berlakunya pembukaan kota Mekah. Itu berbeza dia punya kedudukan antara tiga kategori ini. Jadi yang awal ni Allah puji, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Kemudian yang ikut selepas daripada itu. Lalu ni yang saya sebut tadi, status radhiyallahu an yang diberikan oleh Allah kepada para sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allahu Akbar. Seronoknya jadi para sahabat. Ya, seronoknya jadi mereka, ya Allah. Ya. Ketika hidup telah mendapat apa tuan-tuan? Telah mendapat gelaran radhiyallahu an.
Kita dekat dunia ni macam-macam gelaran kita nak rebut. Dengan pangkat Datuk Seri, Tan Seri, bagai-bagai lagi lah. Pangkat-pangkat yang kita nak kejar. Tetapi para sahabat dia mendapat gelaran itu daripada Allah dengan gelaran radhiyallahu an. Rasa-rasanya kalau hari ni adalah orang yang boleh bagi gelaran radhiyallahu an ni, saya cari, saya nak bayar tuan-tuan ni. Tolong bagi saya gelaran radhiyallahu an ni. Tapi masalahnya radhiyallahu an ni hanya dapat pada ketika Nabi masih hidup saja. Masa Nabi, para sahabat hidup sezaman dengan Nabi saja. Siapa-siapa yang digelar sebagai sahabat, semuanya dapat gelaran status radhiyallahu an. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berbahagialah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan mudah-mudahan kita juga nak dapatkan gelaran yang sedemikian. Memang tak dapat, tetapi kita boleh dapat cara yang dilakukan oleh para sahabat. Apa dia? Tu yang disebutkan di awal ayat ni tadi. Was-sabiqun. Yang saya kata tadi, as-sabiquna bil khairat, yang bersegera melakukan kebaikan. Jadi sahabat ini dia mendapat gelaran radhiyallahu anni. Mereka ini ciri-cirinya sabiqunal awwalun. Mereka ini golongan yang bersegera, yang awal. Jadi kita kalau nak dapat juga status yang sama, tapi bukan dekat dunia, dekat akhirat esok, maka kita kena menjadi golongan yang ada ciri-ciri tersebut. Iaitulah as-sabiquna bil khairat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Seterusnya walladzina amanu wa lam yuhajiru. Ini golongan yang kedua pula. Golongan yang beriman tetapi tak berhijrah. Beriman tapi tak berhijrah. Kenapa tak berhijrah? Mungkin disebabkan oleh dia sayang dengan dia punya ladang kurma dia ke, ataupun dia sayang dengan rumah semedi dia dekat Mekah ke, ataupun dia sayang dengan rumah banglo yang ada kolam renang depan rumah tu ke, wallahu alam lah. Tuan-tuan ya. Tetapi apa status dia? Walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim. Golongan yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajipan sedikit pun ke atas kalian untuk melindungi mereka. Tu dia punya status. Jadi hak yang duduk dekat yang berhijrah ke Madinah ni, kamu telah dipersaudarakan. Dan kamu mesti melindungi antara satu sama lain. Tetapi yang duduk dekat Mekah ni macam mana? Yang duduk dekat Mekah ni, kamu tidak ada peluang ataupun kamu tidak ada kewajipan untuk melindungi mereka. Tu dia status dia, tuan-tuan ya. Min syai'in hatta yuhajiru. Tidak ada kewajipan sedikit pun atas mereka untuk atas kalian untuk melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Dan ini adalah kelompok ketiga daripada golongan beriman. Mereka inilah orang-orang yang beriman tetapi tidak ikut berhijrah dan tetap tinggal di negeri Mekah. Mereka ini tidak berhak menerima bahagian daripada ghanimah dan tidak juga bahagian seperlimanya kecuali apa yang mereka perolehi ketika ikut berperang. Kemudian, tapi kalau dia minta bantuan macam mana? Kalau dia minta bantuan, orang Islam kena tolonglah. Nanti akan diceritakan selepas daripada ini. Jadi Nabi SAW bersabda, dia kata apa? Ughzu bismillah fi sabilillah qatilu man kafara billah idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila ihda salas. Berperanglah dengan menyebut nama Allah di jalan Allah, perangilah orang kafir jika engkau bertemu dengan musuh di kalangan kaum musyrik, lalu serulah mereka kepada tiga perkara. Apa dia? Mana dari tiga perkara tersebut ketika ketiga hal itu yang mereka penuhi, maka terimalah hal itu daripada mereka dan tahanlah dirimu daripada memerangi mereka. Apa dia? Yang pertama, serulah mereka kepada Islam. Jika mereka memenuhinya, maka terimalah mereka dan tahanlah dirimu daripada memerangi mereka. Kemudian, serulah mereka untuk pindah daripada kampung halaman menuju kepada kaum muhajirin. Beritahulah kepada mereka jika mereka melakukan hal itu, maka mereka akan memperolehi apa yang diperolehi kaum muhajirin dan memiliki kewajipan seperti yang telah ditetapkan bagi kaum muhajirin. Jika mereka menolak hal itu dan memilih kampungnya sendiri, maka beritahulah kepada mereka bahawa mereka akan menjadi seperti orang-orang badui dari kalangan kaum muslimin yang berlaku bagi mereka hukum Allah yang diperlakukan bagi kaum mukminin yang lainnya. Namun mereka tidak mendapat harta daripada fa'i
dan juga ghanimah kecuali jika mereka berjihad bersama kaum muslimin. Dan jika mereka masih juga menolak, maka suruhlah mereka untuk memberikan jizyah. Jika mereka memenuhi seruan tersebut, maka terimalah apa daripada mereka itu dan tahanlah dirimu daripada mereka. Dan jika mereka masih juga menolak, maka mohonlah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Jadi tuan-tuan ada 3 perkara lah. Yang pertama suruh dia masuk Islam. Yang kedua suruh mereka berhijrah. Dan yang ketiga suruh mereka membayar jizyah. 3 perkara tersebut kalau mereka buat, maka orang Islam tak boleh memerangi mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, habis bab muhajirin tadi. Ini golongan yang tak berhijrah tapi duduk dekat Mekah. Macam mana nak buat? Wa ini tansarukum fiddin fa'alaikumun nasr. Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan pembelaan agama, maka kalian wajib memberikan pertolongan. Maka walaupun dia duduk dekat Mekah, tapi kalau dia minta bantuan, kita kena bagi bantuan. Itu dia punya status dia. Allah Ta'ala berfirman, jika orang Badui itu tidak ikut berhijrah, meminta pertolongan kalian dalam hal perang mempertahankan agamaku, melawan musuh mereka, maka bantulah mereka. Yang demikian itu merupakan satu kewajipan bagi kalian kerana mereka adalah saudara kalian. Kecuali jika mereka meminta bantuan untuk mengalahkan orang kafir yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka sehingga batas waktu tertentu. Maka janganlah engkau mengubur jaminanmu dan melanggar sumpahmu dengan orang-orang yang telah mengadakan perjanjian denganmu. Ini macam kisah Turki Uthmaniyah. Ketika Palestin ingin diserang oleh orang kafir ni, maka hantar bantuan. Orang Palestin minta bantuan daripada kerajaan Turki Uthmaniyah, maka kerajaan Turki Uthmaniyah menghantar bala tenteranya ke Palestin mengalahkan musuh-musuh Allah. Begitu juga kalau kita baca sejarah, ketika tanah Melayu yang dipimpin oleh Raja Islam diserang oleh orang kafir ni, maka Raja Melayu ini menghantar surat ke Turki Uthmaniyah untuk menghantar bala tentera. Maka Turki Uthmaniyah pun menghantar bala tentera ke tanah Melayu untuk memerangi penjajah-penjajah. Itu macam tu dia punya situasi dia. Sama juga macam di Mekah. Sekiranya orang Islam di Mekah meminta bantuan daripada Madinah, disebabkan oleh mereka ini diserang oleh orang-orang kafir Quraisy, maka wajib ke atas orang-orang Madinah untuk mempertahankan golongan Islam yang berada di Mekah. Kecuali sekiranya ada perjanjian antara orang Islam itu dengan orang kafir itu, maka kita tak boleh nak mencampurnya. Tuan-tuan, begitu dia punya kaedah dia. Kemudian selesai bab tadi tu, maka seterusnya ayat berikutnya menceritakan tentang hubungan orang Islam dengan orang kafir macam mana. Macam mana hubungan orang Islam dengan orang kafir? Dia berlaku juga kalau orang Islam tu dia punya persaudaraan dia terhadap orang kafir yang adik-beradik dia. Adik-beradik dia masih lagi belum memeluk Islam. Ataupun mak dengan pak dia masih lagi belum memeluk Islam. Bagaimana status dia dalam ayat ini? Bagaimana status dia dengan ayat ini? Tuan-tuan ya. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Adapun orang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu, hai kaum muslimin, tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, nescaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerosakan yang besar. Maksudnya apa? Maksudnya kita kena putuskan hubungan dengan orang kafir tadi. Kena putuskan hubungan dengan orang kafir tadi. Macam kalau orang Islam, dia bersaudara sesama Islam. Tetapi dengan orang kafir, Allah putuskan hubungan dia dengan orang Islam. Walaupun dia adik-beradik, walaupun dia tu saudara mara, walaupun dia tu mak dengan pak dia. Hubungan yang macam mana tu? Cuba kita tengok kat sini. Setelah menyebutkan bahawasanya sebagian orang mukmin menjadi pelindung bagi sebagian yang lain, Allah memutuskan loyalitas. Loyalitas maksudnya ialah Allah memutuskan kewalakan tadi itu, ataupun orang panggil apa, ketaatan tadi itu antara orang mukmin dengan orang kafir. Maka dia tak boleh dah ada hubungan yang seperti mana orang Islam dengan orang Islam. Sebab apa? Sebab kalau berlaku hubungan tersebut, ayat sebelum ini dia kata in la taf'alu takun fitnatun fil ard, akan berlaku fitnah yang besar. Akan berlaku fitnah yang besar wa fasadun kabir, dan juga kerosakan. Jadi dalam ayat ini memutuskan bahawa
la yatawaras ahlu millataini. Dua pemeluk agama yang berbeza tidak saling mewarisi. Kalau macam tadi tuan-tuan ya, Muhajirin dengan Ansar, dia punya saudara dia sampai boleh menerima faraid, tetapi bagi agama yang berbeza antara Islam dan juga kafir, maka Nabi kata dua pemeluk agama yang berbeza tidak saling mewarisi, dan orang Muslim tidak boleh mewarisi orang kafir, dan juga tidak juga orang kafir boleh mewarisi orang Muslim. Jadi kalau mak pak dia orang kafir mati meninggalkan harta, maka anak dia yang Islam tadi tidak boleh mewarisi harta daripada mak dan juga bapa dia tadi. Kalau mak bapa dia orang Islam, manakala anak dia orang kafir, mak bapa dia meninggal dunia dan meninggalkan harta yang banyak, maka anaknya yang kafir tadi tidak boleh mewarisi harta daripada mak dan juga bapa dia tadi. Begitulah seterusnya dalam bab-bab warisan tadi tu tuan-tuan ya. Ya. Jadi nak buat macam mana tuan-tuan? Kalau macam mak bapak ni orang kafir, mak bapak orang kafir, dia nak menerima warisan, nak buat macam mana? Nak dibagi juga kepada anak, nak buat macam mana? Cuba tulis pada ruangan komen. Kalau mak bapak dia orang kafir, dia nak bagi juga dekat orang Islam. Sedangkan kalau ikut hukum, orang Islam tak boleh menerima harta faraid daripada orang kafir. Tak boleh menerima harta warisan daripada orang kafir. Walaupun orang kafir itulah mak dan bapak dia. Jadi, nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Cuba tulis pada ruangan komen. Nak buat macam mana kalau mak bapak dia orang kafir tapi nak bagi juga kepada anaknya orang Islam. Tu nanti kita tengoklah. Saya akan komen pada ruangan. Saya akan jawab pada pandangan tuan-tuan yang tulis dekat ruangan komen ya. Jadi seterusnya beliau pun membacakan walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Dan orang kafir itu aulia, mereka itu pelindung sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Maknanya orang kafir ini tak dimasukkan orang Islam. Jadi lainlah kalau dia kata walladzina kafaru ba'dhum auliya'u ma'al mu'min ke, begitulah lebih kurang ayatnya. Jadi barulah ada jadi nak buat macam mana? Jadi ada pun orang kafir sebahagian mereka menjadi pelindung bagi sebahagian yang lain. Kemudian aku Ibnu Katsir katakan hadis itu terdapat dalam Sahihaini. Riwayat Usamah bin Zaid, ia berkata Rasulullah bersabda, la yarisul muslim al-kafir wal kafir al-muslim. Seorang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak boleh juga mewarisi orang mukmin muslim. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jelas dalam ni nak bagi tahu bahawa orang kafir tak boleh turunkan hartanya kepada orang mukmin. Orang mukmin juga tidak boleh mewariskan hartanya kepada orang kafir. Dalam kitab Musnad dan juga beberapa kitab sunan disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib daripada ayahnya, daripada kakeknya, menceritakan bahawa Nabi bersabda, la yatawarasu ahlu millataini syatta. Dua pemeluk agama yang berbeza tidak boleh saling mewarisi. Tak boleh saling mewarisi ya. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Jadi kita tengok ni. Ada yang kata bagi semasa hidup. Dia kata bagi masa hidup. Kalau tak boleh dijadikan warisan, bagi masa hidup. Kemudian Hajar Zabidah kata sebagai hadiah tak apa kan? Hajar Nuraini kata sebagai hadiah. Jawapan dia betul. Maknanya dia tak boleh difaraidkan. Bila dah mati, tak boleh difaraidkan. Tapi kalau nak bagi, bagi dalam bentuk hadiah. Contohnya mak bapak dia Bill Gates. Masya Allah, anak dia meluk agama Islam, contohlah. Oi, Bill Gates kalau mati, dah lah dia meninggalkan harta 180 bilion. Oi, kalau anak dia orang Islam ni tak dapat, rugilah tuan-tuan ya. Jadi nak buat macam mana? Nak buat macam mana ya? Jadi sedangkan itu adalah hukum Allah, maka tidak boleh. Walaupun bapa dia meninggalkan harta 180 bilion, tak boleh nak diwariskan kepada anaknya. Jadi nak buat macam mana? Caranya iaitu dengan cara hadiah. Iaitu Bill Gates kata dekat anak dia, nama anak dia Johnny. Tiba-tiba masuk Islam jadi Muhammad. Dia kata Muhammad, dia kata ambillah ayah punya harta sebanyak 180 bilion ni, ayah hadiahkan. Hadiah tak apa ya. Tapi kalau faraid kan tak boleh lah. Sebab Nabi bagi tahu la yatawaras ahlu millataini syatta. Kemudian seterusnya Imam Tirmizi mengatakan bahawa hadis tersebut darjatnya hasan sahih
Hafiz Abu Bakar Al-Mardawai menceritakan daripada Abu Hatim Al-Muzani yang menceritakan Rasulullah bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun arid." Ini kaitan dengan ayat tadi lah. Bukan nak cerita tentang kahwin ni, tapi nak ceritakan tentang perkataan illa taf'aluhu tu. Nabi bagi tahu, dia kata jika datang kepada kamu orang yang kamu redha akan agamanya dan juga akhlaknya, maka kahwinkan dia. Kalau kamu tak buat, nanti akan berlaku fitnah dan juga wafasadun arid. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau kita ada anak comel cantik, tiba-tiba datang seorang lelaki yang mukanya tak adalah comel, mukanya biasa-biasa saja. Jadi datang, contohnya muka dia macam saya lah, lebih kurang tak berapa handsome, muka pun macam orang minta sedekah, tapi akhlak baik, begitulah lebih kurang. Jadi dia datang nak meminang, maka kita pun tengok, baguslah, semayang rajin, sedekah rajin, bangun tahajud rajin, baca kitab bagus. Jadi dia kata bila datang nak meminang tu, Nabi kata fankihu, kahwinkan je lah. Kan janganlah nak susah-susah, janganlah nak minta 1,000, 200,000 dia punya mas kahwin. Nabi kata kalau dah bagus dia punya agama dia, punya akhlak dia, maka kahwinkan. Permudahkan urusan perkahwinan tersebut. Nabi kata kalau tidak, takun fitnatun fil ardi, akan berlakunya fitnah di atas muka bumi dan juga kerosakan yang besar. Begitu juga dengan ayat yang lain, idza atakum man tardau dinahu wa khuluquhu fankihu illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Nabi kata jika kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah di atas muka bumi dan juga kerosakan yang besar. Tuan. Kemudian seterusnya lagi, jadi maknanya lepas daripada ni, kalau tuan-tuan kalau tuan-tuan jumpalah ada lelaki-lelaki yang cuba nak meminang anak kita ni, tak handsome tak apa tapi akhlak bagus. Tak handsome tak apa tapi rajin sembahyang. Tak handsome tak apa tetapi rajin beribadat. Terimalah, mudahkan urusan perkahwinan antara anak kita dengan calon-calon yang kita tahu dia punya akhlak dan juga agamanya bagus. Itulah maksudnya tuan-tuan. Tapi kalau dengan saya tak payahlah tuan-tuan, sebab kita dah kahwin dah. Bini pun tak bagi lesen untuk kahwin lagi, maka kita tak payah kahwin dah. Carilah ini hukum ni kita ambil pengajaran untuk situasi yang lain. Kemudian seterusnya, maksud ayat ini tadi apa tuan-tuan? Maksudnya ialah jika kalian tidak menyingkirkan orang musyrik dan tidak menjadikan orang mukmin sebagai pelindung, sebagai pemimpin, maka akan terjadi fitnah di tengah-tengah umat manusia, iaitu berbaurnya persoalan orang-orang mukmin dengan orang kafir, sehingga hal itu menyebabkan kerosakan yang besar dan lama di tengah-tengah umat manusia. Dan ayat terakhir pada pagi ini, iaitu ayat 74 hingga ayat 75, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang yang memberi tempat kediaman dan juga memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan juga rezeki nikmat yang mulia. Dan orang-orang beriman sesudah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golongan juga. Orang-orang yang punya hubungan kerabat itu sebahagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada orang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau dalam ayat tadi menceritakan tentang muhajirin dengan ansar boleh mewarisi harta antara satu sama lain, maka dalam ayat 75 ini dia telah menasahkan. Maksudnya kalau ayat tadi orang Islam muhajirin dengan ansar boleh mewarisi antara satu sama lain harta faraid, tetapi ayat 75 ni dia kata dia tak boleh dah. Mana ayat itu telah dinasahkan dan digantikan dengan harta faraid, iaitu orang mukmin yang ada talian darah saja yang boleh mewarisi harta. Setelah menyebutkan hukum orang-orang beriman di dunia, Allah melanjutkan dengan menyebutkan apa yang akan mereka dapat di akhirat.
Allah memberitahukan perihal diri mereka melalui hakikat keimanan. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam perbahasan ayat di awal surah ini. Bahawa Allah akan memberikan balasan kepada mereka berupa ampunan dan juga maaf atas berbagai dosa jika ada, dan Allah memberi rezeki yang mulia iaitu berupa kebaikan yang banyak lagi baik abadi untuk selama-lamanya yang tidak pernah putus-putus dan tidak pula berakhir, tidak membosankan dan juga tidak menjenuhkan kerana kebaikan dan keragaman rezeki tersebut. Ini ganjaran bagi orang beriman lah, dan juga berhijrah membantu Nabi SAW. Selanjutnya Allah menyebutkan bahawa orang-orang mengikut mereka di dunia disertai dengan keimanan dan amal soleh di akhirat. Orang-orang tersebut akan berkumpul bersama mereka sebagaimana difirmankan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Jadi tuan-tuan, orang beriman ni dekat akhirat esok dia akan duduk sekali. Dia akan jumpa dekat akhirat esok, adanya dalam syurga itu ada pasar-pasar. Macam dekat dunia ada pasar, dekat akhirat ada pasar, tapi pasarnya wallahu alam bagaimana hakikatnya. Begitu juga di dunia ada madu, dekat akhirat pun ada madu, tapi hakikatnya wallahu alam. Di dunia ada air susu, dekat akhirat pun ada air susu, tetapi air susu akhirat wallahu alam bagaimana hakikatnya. Jadi dekat akhirat ada pasar. Jadi orang-orang beriman yang telah masuk syurga, dia akan berkumpul dekat pasar-pasar tadi, dia akan borak sama dia. Hari ni awak ngetem dia. Hari ni awak makan benda, makan kerapu masak 3 rasa ke? Macam mana rasa? Sedap kerapu 3 rasa. Dia pun khabar dekat syurga Firdaus, rasa dia lain sikit lah. Kalau syurga Adnin ni mungkin dia punya ketumbar dia kurang sikit. Dia punya garam dia kurang sikit. Macam itulah lebih kurang tuan-tuan ya. Jadi borak-borak sama-sama dalam syurga. Nanti kalau dalam syurga tuan-tuan tak nampak muka saya, na'udzubillah. Tak nampak tu. Doa lah, cakap, ya Allah, saya tak nampak lah Ustaz Soleh ni. Mana Ustaz Soleh ni? Tak ada dekat dalam syurga Adnin. Tak ada syurga Ma'wa pun tak ada. Jadi minta dengan Allah, ya Allah, tolonglah masukkan Ustaz Soleh ni dalam syurga. Tuan-tuan, jangan lupa doakan perkara tersebut dekat akhirat nanti. Minta dengan Allah supaya saya pun dapat juga masuk syurga, dapat berkumpul dalam syurga. Itulah ganjaran bagi as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ya. Kemudian dalam hadis yang sederajat muttafaqun alaih, Nabi bagi tahu, dia kata al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu selalu bersama dengan orang yang dicintainya. Kalau dia cinta dekat Ronaldo, dekat pemain bola sepak, maka dia jumpalah Ronaldo tu dekat akhirat. Kalau Ronaldo tu masuk syurga lah, kalau masuk Islam lah. Tapi kalau Ronaldo tu duduk dalam neraka, maka nerakalah dia. Sebab Nabi kata al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Kalau tuan-tuan cinta kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tuan-tuan cinta kepada Nabi, maka kita akan jumpa Nabi di syurga nanti. Allahu Akbar. Tuan, banyak-banyakkan berselawat ya. Selawat 100 kali setiap hari paling sikit. Kemudian doa, ya Allah, aku cinta kepada Nabi, ya Allah, aku cinta kepada Rasulullah. Tempatkanlah aku bersama dengan Nabi di akhirat nanti. Walaupun kita ni tidaklah sederajat dengan Nabi di akhirat. Nabi berada di puncak-puncak syurga, tapi kurang-kurangnya kita dapat jumpa dengan Nabi di akhirat nanti. Al-mar'u ma'a man ahab. Doalah tuan-tuan ya. Doakan sekali kita sama-sama ni yang berada dalam majlis ilmu ni. Mudah-mudahan kita sama-sama bertemu di akhirat nanti. Kita kalau boleh ajak seramai mungkin untuk bersama-sama dengan kita di akhirat nanti. Dan yang terakhir, wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah. Orang-orang yang punya hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Inilah ayat yang menasahkan faraid bagi muhajirin dengan ansar tadi. Jadi bila turunnya ayat ini wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din, maka harta warisan yang diberikan kepada muhajirin dan ansar, maka selepas daripada itu telah dibatalkan dan diberikan mengikut harta faraid. Jadi faraid telah pun kita bincangkan dalam surah An-Nisa pada pertemuan-pertemuan yang lepas. Kemudian innallaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqah fala wasiyah liwaris.
Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada siapa yang berhak sehingga tidak ada wasiat bagi ahli waris. Maknanya ahli waris ni tak payah wasiat. Sebab ahli waris ni tak wasiat pun tetap dia akan dapat. Mengikut peraturan yang Allah telah tetapkan dalam surah An-Nisa. Contohnya perempuan, dia akan dapat banyak mana, lelaki dapat banyak mana, anak dapat banyak mana, ibu dapat banyak mana, tok dapat banyak mana, nenek dapat banyak mana. Tak payah nak diwasiatkan, automatik dia dapat. Itulah dia maksud fala wasiyah li waris. Mereka mengatakan jika seseorang memiliki hak, berarti ia memiliki bahagian tertentu yang disebutkan dalam kitab Allah. Selama bahagian tersebut tidak disebutkan, berarti ia bukan ahli waris. Jadi kalau ada anak angkat, macam mana anak angkat? Anak angkat kena sebut dalam wasiat. Kena sebut dalam wasiat. Nak bagi berapa, tidak lebih daripada 30% daripada harta. Lebih daripada 30% harta, maka dia tak berhak untuk mendapat lebih daripada itu. Itu untuk kalau ada anak angkat lah. Ada anak angkat ke, ada anak tak sah tarah ke, ada siapa-siapalah yang kita rasa kita nak bagi tu, maka tidak boleh lebih daripada 30%, hendaklah disebutkan dalam wasiat. Sebab dia tak dapat faraid. Itulah dia. Tuan ya, nanti belajar bab faraid dalam-dalam supaya faham bagaimana. Ni tidaklah macam baru-baru ni ada kes suami dia mati, rumah tu dituntut oleh adik-beradik. Sedangkan adik-beradik yang mati tu dia ada anak lelaki. Sepatutnya tak dapat kepada adik-beradik, tapi adik-beradik sibuk minta suruh jual tanah, suruh jual rumah sebab nak bagikan sama rata. Tuan-tuan ya, ini orang yang tak belajar. Jadi kena belajar supaya tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita punya tafsir surah Al-Anfal. Ya. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan sambung surah At-Taubah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.